Salam sejahtera semua. Amalan keselamatan pengubatan untuk warga emas. Ramai di antara kita sedang mengambil ubat untuk merawat pelbagai penyakit. Ubat yang diambil pula ada dalam pelbagai bentuk jenis ataupun rupa. Sekali kita masuk hospital, katakan untuk sakit dada, keluar dengan macam-macam ubat. Ubat cair darah, ubat sakit dada, ubat darah tinggi, ubat kolesterol. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sedar mengenai amalan keselamatan pengubatan yang wajar? Ada tak kita sedar bahawa kita sedang mengambil ubat itu dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang selamat? Saya akan cuba menjawab soalan yang diketengahkan tadi dengan memfokus kepada kepatuhan ubatan, iaitu medication adherence. Kita akan mula perbincangan pada pagi ini dengan memahami apa yang dimasukkan dengan ubat. Diikuti dengan halangan ataupun cabaran kepatuhan ubatan daripada perspektif seorang pesakit. So hari ini kita akan bincang perspektif pesakit, bukan perspektif seorang pengamal kesihatan. Sudah tentunya cadangan ataupun penyelesaian kepada halangan yang akan saya berikan itu akan dibincangkan. Mari kita lihat apa itu ubat. Mengikut Badan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, ubat ditafsirkan sebagai bahan kimia. Kita kena faham ya. Ubat adalah satu bahan kimia yang disiapkan dalam bentuk dos tertentu. Sama ada dalam bentuk kapsul ataupun caplet ataupun dalam bentuk tablet dan sebagainya lah. Ia digunakan untuk mencegah. Perkataan itu adalah penting. Kita guna untuk mencegah, iaitu kita beri ubat kepada individu tertentu yang mempunyai risiko penyakit yang tinggi. Contohnya, penyakit jantung. Dalam kes ini, kita beri ubat untuk mengelakkan daripada kejadian penyakit jantung. Itu yang dimasukkan dengan pencegahan. Ubat juga digunakan untuk mendiagnos penyakit. Contohnya, kita beri ubat tetes mata untuk tujuan kenal pasti penyakit mata seperti glaukoma. Kategori utama pemberian ubat yang biasa kita dengar adalah ubat yang digunakan untuk menyembuh. Ubat ini sebenarnya boleh meningkatkan kesejahteraan fizikal ataupun mental seseorang. Secara ringkas, kita boleh katakan ubat digunakan untuk kebaikan seseorang pesakit. Persoalannya, adakah ubat itu selamat? Ramai menganggap ubat itu tak selamat. Saya nak jawab soalan ini dengan kongsikan peribahasa ini. Segigi tajam bertimbal, dan hujung pangkal menjelma. Ini maksudnya orang yang mempunyai dua pendirian. So ubat ini macam itu jugalah. Dia ada dua pendirian. It's a two-edged sword. Ubat walaupun memberi banyak kebaikan, ia juga boleh menyebabkan keburukan. Tapi ia hanya akan menyebabkan keburukan sekiranya ianya diambil dengan cara yang tak betul. Yang itu kita kena faham. Jangan kita ingat setiap ubat itu akan memberi keburukan kepada kita dan kita tidak mengambilnya. Warga emas sebenarnya terdedah kepada risiko kemudaratan ubat disebabkan oleh pengambilan ubat yang banyak. Kajian menunjukkan 1 daripada 3 warga emas mengambil 5 ataupun lebih ubat preskripsi. Betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan mesti sedar benda ni. Keluar dari hospital macam balik shopping je. Beg penuh dengan ubat. Warna-warni pula tu. Bukan saja-saja doktor nak bagi ubat tu sebenarnya. Semakin kita menjadi tua, risiko kejadian penyakit menjadi semakin tinggi. Yang ni macam pergi shopping juga. Beli satu barang, kita dapat free satu. Ingatkan, doktor diagnose dapat kencing manis, tapi tengok-tengok penyakit tekanan darah tinggi, dan macam-macam lagi. Yang ni biasa. Orang yang dapat kencing manis, lama-lama akan mendapat tekanan darah tinggi, lepas tu kolesterol pula akan menjadi tinggi. Sebenarnya, kejadian penyakit yang tinggi boleh sebabkan kemerosotan fizikal seseorang warga emas. Dan ini menyebabkan peningkatan kadar kemasukan ke dalam hospital. Contoh yang paling baik yang saya boleh berikan adalah pesakit kegagalan jantung. Mereka selalunya diadmit ke hospital 3 ataupun 4 kali setahun. Semua ini boleh meningkatkan kos perubatan. Perubatan kepada diri sendiri, lagi-lagilah bagi warga emas yang ada yang tak dapat pendapatan bulanan yang tetap dan macam-macam lagi masalah lain. Sebenarnya, masalah ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Banyak berita dalam surat khabar tentang keselamatan pengubatan. Mari kita fokuskan perbincangan mengenai amalan keselamatan pengubatan kepada kepatuhan ubatan, iaitu medication adherence. Ketidakpatuhan ubat sebenarnya boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah yang paling biasa kita lihat dalam masyarakat kita, iaitu kurang penggunaan ubat.
Yang ni yang paling biasa. Yang ni juga kita boleh lihat dengan lebih banyak dalam warga tua. Ini bermaksud seseorang individu mengambil kurang daripada kekerapan atau kekuatan dos yang ditetapkan. Kalau diberi ubat darah tinggi untuk diambil 2 kali sehari, kita hanya ambil 1 kali sehari. Ataupun kita syok-syok ambil hari ni, esok kita tak ambil, lepas tu lusa kita ambil. Yang ni yang kita maksudkan kategori pertama, kurang penggunaan. Saya pasti ada ramai daripada kita buat benda ni kan. Yang kedua pula adalah penggunaan berlebihan. Ini bermaksud seseorang mengambil ubatan lebih daripada ubat yang ditetapkan. Perkara ini selalunya disebabkan oleh salah faham sebenarnya. Ada satu pakcik yang pernah beritahu saya, dia ingat kalau ambil ubat 2 dos sekali, dia boleh sembuh cepat. Kadang-kadang ada warga emas yang jadi mudah lupa disebabkan oleh sesuatu penyakit. Contohnya penyakit demensia. Mereka mungkin ambil lebih dos kerana hilang ingatan. Pesakit demensia itu akan hilang ingatan. Ini akan menyebabkan mereka lupa mengambil ubat. Yang ketiga adalah pematuhan yang terpaksa. Yang ni banyak berlaku dalam warga emas yang dijaga di dalam rumah orang tua ataupun dijaga oleh ahli keluarga yang bagi ubat kepada warga emas ni. Contohnya seseorang ahli keluarga bagi ubat kencing manis. Dia bagi cucuk insulin tapi tak ambil kira pesakit yang sebenarnya tak makan dari pagi contohnya. Keadaan ini boleh sebabkan gula dalam darah turun mendadak dan pesakit boleh pengsan dan jatuh. Yang ini pun biasa berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, isu ketidakpatuhan ubat ini sebenarnya sangat biasa. Saya pasti ramai yang dengar kat rumah ataupun yang duk angguk ke sana dan senyum setuju dengan saya. Kenapa? Kajian menunjukkan 1 daripada 3 orang pesakit yang ambil ubat kencing manis untuk diabetes tu ada masalah ketidakpatuhan ubatan. Terlalu tinggi 1 daripada 3. Hampir setengah ataupun 1 daripada 2 orang, setengah daripada pesakit darah tinggi tak ambil ubat yang diberi di hospital. Ini yang paling biasa orang tak ambil sebab mereka tak rasa simptom tu berlaku. Kalau tak rasa simptom, so kita pun tak ambil ubat. Soalan yang kita harus tanya diri kita ialah mengapa ramai tak nak ambil ubat? Kalau kita beli handphone, kita nak tahu cara kita nak guna handphone. Tapi nak ambil ubat, tak pernah ambil tahu. Mungkin saya pasti ramai yang ambil, tapi ada yang di antara kita tak pernah ambil tahu. Ada 4 sebab utama yang menyebabkan halangan pematuhan ubat daripada perspektif seorang pesakit. Dari perspektif seorang penjaga kesihatan, kita mungkin ada sebab lain. So, mari kita bincang fokus kepada pesakit hari ini. Sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa anda mungkin tidak mengambil ubat. Yang pertama adalah sifat lupa. Yang ini biasalah. Kita selalu lupa. Kedua ialah kurang pengetahuan. Ketiga ialah kurang motivasi. Dan keempat ialah disebabkan oleh masalah berkaitan ubat yang lain. Mari kita lihat perkara ini satu persatu. Pertama adalah sifat lupa. Sebenarnya kita ada 5 sebab utama dalam kategori lupa. Yang pertama ialah sifat lupa ini ialah disebabkan oleh kesukaran ingatan. Yang ni macam saya beritahu tadi, di mana ramai pesakit mudah lupa disebabkan oleh proses peningkatan umur yang menyebabkan berlakunya proses penuaan. Kita boleh lihat ramai orang tak boleh ingat tempat mereka letak kunci. Tempat letak cermin mata, kita boleh lupa password dan ada banyak contoh sebenarnya. Sebab kedua adalah kurang sokongan daripada ahli keluarga. Ramai warga emas tidak dapat ambil ubat sebab tiada orang ataupun ahli keluarga yang boleh bantu mereka untuk mengambil ubat. Ada pesakit stroke ataupun pesakit Parkinson, orang yang tak boleh bangun, sebenarnya dia kena bantuan daripada caregiver untuk mengambil ubat. Pesakit yang terlalu uzur, mungkin tak boleh ambil ubat secara sendiri. Semua mereka ini akan bergantung kepada orang lain untuk semua perkara asas, termasuk mengambil ubat. Yang ketiga adalah perkara yang biasa kita dengar, iaitu sibuk. Kita semua sibuk dengan banyak perkara. Sejak bangun pagi, subuh sampai kita pergi tidur. Tengok TV, main handphone, buat kerja, macam-macam lagi. Mudah sangat untuk lupa ambil ubat kan? Yang keempat dan kelima adalah suka melancong. Warga tua yang telah pension selalu suka menziarahi anak-anak. Kawan-kawan pergi ke satu tempat. Dia melancong tu lupa mengambil ubat. So, kita lupa membawa ubat bersama kita. Yang kelima ialah individu yang tidak dapat menjadikan pengambilan ubat itu sebagai sebahagian daripada rutin harian.
Contohnya, lepas bangun pagi, lepas mandi ataupun lepas solat, lepas makan sarapan, kemudian kita pergi ke pasar dan sebagainya. So, kita ada rutin harian. Bagi seseorang tu mungkin ada rutin ini. Tapi ada dalam kalangan kita tidak dapat menjadikan pengambilan ubat sebagai rutin harian. Jadi, apakah cara ataupun cadangan untuk mengatasi ataupun masalah sifat lupa ni? Mari kita lihat. Cadangan penyelesaian yang saya boleh berikan yang paling mudah ialah kita beli bekas ubatan ataupun pil box. Ada pesakit yang lebih canggih. Mereka boleh guna telefon untuk buat reminder dan macam-macam. Kita kan ada pelbagai app sekarang. So, yang itu pun boleh digunakan. Kita boleh dapatkan bekas ubat pil box ini di kedai farmasi ataupun kadang-kadang ada dijual di dalam pasaraya. Yang dalam gambar ini ialah jenis pil box yang boleh letak ubat untuk seminggu. So, setiap minggu kita atur ubat-ubat. Kalau kita nampak pil box ni, kita akan sedar, okey, hari ni saya kena ambil ubat. Yang ni lebih bagus untuk sebagai peringatan. Kita panggil reminder. Nampak pil box, kita akan ingat cara nak ambil ubat. Ada juga pil box untuk setiap hari. Kita isi setiap pagi dan kita makan ubat. Yang kedua ialah suruh isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita untuk ingatkan untuk ambil ubat. Kadang-kadang kawan-kawan pun boleh bantu sebenarnya. Memberi peringatan sebenarnya dapat bantu kita dengan banyak. Cadangan seterusnya adalah mengambil ubat bersama dengan rutin harian. Mari kita lihat kategori seterusnya, iaitu kurang maklumat. Kurang maklumat diterima boleh sebabkan kurang pengetahuan dan ini boleh sebabkan kita tidak ambil ubat. Sebenarnya pengetahuan ataupun knowledge yang kita dapat adalah berdasar pada pengalaman. Pengetahuan itu adalah berdasarkan pengalaman kita, experiences ataupun maklumat yang diterima daripada seseorang. Macam hari ini saya sedang beri maklumat kepada anda. Yang ini akan bertukar menjadi pengetahuan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pengetahuan yang ditimbang ini akan menentukan persepsi kita terhadap sesuatu perkara. Contohnya kita katakan salah seorang kawan kita pernah cakap yang dia mula rasa sakit badan, sakit otot dan letih selepas ambil ubat yang diberikan oleh doktor untuk kurangkan kolesterol dia. Dan dia percaya ubat yang dia ambil, itu ubat kolesterol itu yang sebabkan dia rasa jatuh sakit. Ini kalau kawan kita cerita ke kita, kita pun dengar, yang itu akan menjadi pengalaman kita. Pengalaman itu akan bertukar menjadi pengetahuan kita dan ini akan mengubah persepsi kita terhadap ubat tersebut. So, pengalaman itu akan menyebabkan kita ada sangka buruk dan tak percaya pada ubat kolesterol dan seterusnya tak ambil ubat kolesterol itu. Dua sebab utama yang mengakibat seseorang itu ada masalah kepatuhan ubatan yang disebabkan oleh mempunyai kurang pengetahuan adalah disebabkan oleh tidak faham mengapa dan bagaimana mengambil ubat yang diberi. Tidak faham mengapa kita perlu ambil ubat. Kalau kita guna sesuatu, kita kena tahu cara nak menggunakannya. Jadi, pastikan kita mendapat maklumat yang betul dan tingkatkan pengetahuan mengenai ubat yang diambil. Dalam hal pengetahuan, pengaruh rakan adalah sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, pengaruh rakan ataupun sanak saudara ataupun ahli keluarga adalah sangat besar dalam tabiat pengambilan ubat. Kadang-kadang seseorang itu lebih percaya kepada rakan-rakan daripada kita percaya kepada doktor ataupun pegawai farmasi. Kalau kawan cakap dia rasa bertenaga lepas pun ubat suplemen kata contohnya, kita pun ikut dan beli dan makan. Maklumat yang diterima itu harus ditapis dengan betul. Bukan semua maklumat yang kita terima itu benar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab lain yang boleh sebabkan seseorang tidak patuh pada ubat ialah keliru. Kekeliruan ini boleh disebabkan oleh penyakit ataupun terlalu banyak maklumat yang diterima pada satu-satu masa. Kadang-kadang maklumat yang diberikan adalah kurang jelas. Seperti yang diterangkan sebelum ini, persepsi terhadap penyakit dan terhadap ubatan adalah penting dalam mengatasi masalah kepatuhan ubat. Pengalaman gejala penyakit, harapan dan juga tafsiran seseorang pesakit boleh mengubah keperluan yang dirasakan untuk pesakit membuat keputusan untuk mengambil ubat. Kadang-kadang kepercayaan peribadi ada daripada kita tak percaya langsung kat ubat. Kepercayaan peribadi, kepuasan diri dalam sesuatu rawatan boleh menyebabkan pesakit tidak patuh pada ubat-ubatan. Mari kita lihat cadangan penyelesaian untuk masalah kurang pengetahuan yang menyebabkan perubahan persepsi yang menyebabkan kita tidak mengambil ubat. Sebenarnya hal ini boleh diselesaikan dengan kaunseling perubatan.
masa kita ambil ubat, kita boleh minta pegawai farmasi di sana untuk menerangkan tujuan ubat yang diberikan. Sama ada ubat itu diberikan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya ubat antibiotik, dia diberi untuk jangka pendek, untuk seminggu sahaja. Tapi ubat kencing manis, ubat untuk darah tinggi, semua kita ambil untuk jangka panjang. Bila perlu mengambil ubat, itu adalah perkara kedua yang kita perlu dapatkan maklumat melalui kaunseling perubatan. Di samping itu, pesakit juga harus percaya terhadap ubat yang diberikan. Kita harus percaya. Kalau kita tak percaya ubat itu akan menyembuh kita ataupun mengawal penyakit kita, sudah pastinya kita tak akan ambil ubat tersebut. Sebenarnya kita kena terima yang kita ada penyakit dan kita mula mengambil ubat. Yang itu ialah cara yang paling betul. Kategori seterusnya ialah kurang motivasi. Kurang motivasi dalam pengambilan ubat. Ini saya nak kaitkan dengan pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Terdapat 3 sebab utama seseorang individu mempunyai kurang motivasi dalam kepatuhan pengambilan ubat. Yang pertama adalah keperluan yang rendah. Pesakit itu rasa dia tiada keperluan untuk pengambilan ubat. Cadangan penyelesaian ialah pesakit kena harus sedar yang ubat hanya berfungsi apabila diambil seperti yang ditetapkan. Di samping itu, kita juga harus sedar bahawa sekiranya tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak bermaksud ubat itu tidak berfungsi. Sebab kedua adalah kebimbangan yang tinggi. Kita bimbang tentang kesan sampingan ubat dan risiko kebergantungan kepada ubat. Perkara ini juga berkaitan dengan persepsi terhadap kurang pengetahuan yang disebabkan oleh kurang pengetahuan. Cadangan penyelesaian untuk kebimbangan yang tinggi adalah dengan mengetahui dengan jelas kesan sampingan yang biasa yang mungkin berlaku dan sedar bahawa bukan semua orang akan mendapat kesan sampingan. Jangan risau sangat tentang kebergantungan kepada ubat. Kategori keempat yang berkaitan dengan halangan pemantuhan ubat adalah masalah berkaitan ubat yang lain. Contoh pertama saya nak bagi ialah penggunaan ubat tradisional. Ramai daripada kita percaya ubat tradisional. Kadang-kadang pengambilan ubat tradisional yang tidak berdaftar mungkin yang mungkin mempunyai campuran bahan kimia lain boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri kita. Masa beli ubat tradisional pun pastikan benda itu ialah berdaftar. Pastikan anda mendapat nasihat doktor ataupun ahli farmasi sebelum menggunakan ubat tradisional itu. Isu lain adalah isu kewangan. Macam mana kita nak beli ubat kalau kita tak ada duit? Sebab terakhir adalah polifarmasi. Penggunaan ubat yang banyak. Kadang-kadang polifarmasi ini tidak boleh dielakkan. Polifarmasi sebenarnya ada kebaikan, kadang-kadang dia akan membawa keburukan juga. Cara penyelesaian polifarmasi adalah pengurusan diri dalam pengambilan ubat. Contohnya, ubat tidak boleh dikongsikan walaupun mempunyai penyakit yang sama. Perkara ini banyak berlaku sesama suami isteri contohnya. Pastikan juga anda tidak pergi ke banyak klinik. Akhirnya, tolong minta doktor ataupun ahli farmasi untuk mengkaji semula ubatan sekiranya perlu. Mari kita lihat rumusan. Ubat ini sebenarnya ada banyak kebaikan dan keburukan itu hanya sekiranya kita tak guna dengan selamat lagi. Terdapat pelbagai cabaran dan halangan dalam kepatuhan ubat-ubatan. Dan saya telah memberikan beberapa cadangan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Ada 4 kategori kenapa kita tak ambil ubat dan sebab-sebabnya. Dan kita juga bagi macam mana cara nak mengatasi masalah tersebut. Akhir kata, kawalan penyakit yang optimum bergantung kepada individu itu sendiri. Sekian, terima kasih.